Okey, pertamanya saya rasa tentulah kita nak maklumkan tentang isu semasa kan. Kalau kata isu panas tak, tapi mungkin semua pihak ingin mengetahui perkembangan semasa apa, terutama khususnya yang melibatkan Datuk Presiden. Okay, semalam satu mesyuarat jawatan eksekutif APA telah diadakan di ini dan berakhir pada jam 10.30 pukul 8.30 di mana beberapa keputusan telah diambil secara kolektif. Yang pertamanya, mesyuarat agung PAFA akan diadakan pada 4 Oktober 2015 hari Ahad di Meru Presiden Ipoh pada jam 10 pagi. Oktober. Jadi sedia maklum tahun ini tidak akan ada pemilihan. Yang kedua, jawatankuasa eksekutif PAFA juga dengan sebelah suara telah menolak hasrat Datuk Zainul untuk melepaskan jawatan sebagai Presiden PAFA. Dan kita merasakan bahawa kalau Datuk tak mempertahankan jawatan, diumpamakan seperti PAFA ni sebuah kapal yang kehilangan seorang nahkoda yang berpengalaman. Itu secara kolektifnya untuk makluman, anggota jabatan eksekutif kita terdiri daripada Presiden dan Setiausaha ahli-ahli gabungan PAFA. Jadi secara tak langsung dia mewakili daerah-daerah yang menjadi ahli gabungan menyuarakan pandangan tidak bersetuju tentang hasrat Datuk untuk melepaskan jawatan. Jadi pandangan ini diambil setelah mengambil kira sumbangan Presiden terhadap persatuan yang dipimpin sejak tahun 2010. Jadi sebenarnya saya jelaskan macam itu, kita tak boleh nilai apa Datuk punya pencapaian hasil daripada Liga Super saja. Sebab kalau diikutkan daripada 2010-16, saya ingin menyatakan bahawa dalam segi penjenamaan semula PAFA, 8 perkara telah dilaksanakan di bawah Kementerian Datuk, iaitu penstrukturan semula pentadbiran PAFA, penjenamaan semula logo dengan tagline untuk pasukan, penambahbaikan pengurusan stadium Perak, pengubahsaian pejabat persatuan bola sepak Perak yang tuan lihat sekarang ni, kemudian penyeragaman kelab melengkung Perak, di mana hari ini kita dapat lihat adanya PAFA Fan Club, memantapkan program pembangunan bola sepak di daerah-daerah, di mana sekarang ini 24 kawasan parlimen telah ada akademi. Kemudian menyediakan padang latihan berpusat, di mana sekarang ini masih dalam proses di Stadium Cemong. Jadi seandainya tanpa PAFA ni di bawah kepimpinan Datuk, mungkin ada beberapa perkara yang masih dalam perancangan akan terjejas. Maknanya kita lihat, bukan kita kata yang baru itu tak mampu. Jadi adakah kesinambungan ini akan diteruskan ataupun dihentikan? Jadi kita rasa kita boleh tengok PAFA. Jadi berbalik pada pengurusan ataupun persembahan pasukan Liga Super, saya rasa semua sedia maklum. Di peringkat awal kita menduduki tangga ketiga, tetapi masa itu tak ada pula yang menguji, Jadi akibat daripada turunnya kita ke nombor 8, dan kita ada alasan yang begitu boleh diterima oleh semua pasukan dengan kecederaan pemain-pemain utama, dengan mudahlah cedera, jadual padat, tapi pasukan telah mencuba sedaya upaya, tapi still fail lah. Sebab pasukan yang kita temui itu lebih baik daripada kita. Itu kita kena terima dalam permainan bola sepak. Dan kita tak nafikan sebelum ini di bawah pengurusan Datuk Jamal dan Datuk Wajah Ahmad, sebenarnya dua orang mereka membuat yang terbaik. Tetapi berbeza dengan zaman Datuk Jamal, beliau bukannya pengurus pasukan. Itu ada perbezaan tu. Dia bagi mandat kepada orang lain yang jadi pengurus. Jadi apabila pasukan gagal, memang sebahagiannya terletak di bawah Presiden. Tapi kalau kita nak letak keseluruhannya, saya rasa tak adil. Ini semua pihak kena melihat secara menyeluruh. Okay, selain itu,
kedudukan Datuk sebagai naib presiden di FAM kita perlu lihat. Di FAM penggalnya 2012 sampai 2018, dan selaras dengan pemilihan PAFA pun kita akan adakan pemilihan untuk sesi 2015 dan 2018. Jadi ahli kita berpendapat, Exco berpendapat adalah lebih baik masa itu yang sesuai dibuat secara peralihan. Sebab ini terlalu mendadak. Jadi kita rasa macam satu kejutan lah. Saya rasa bukan setakat ahli gabungan, satu Malaysia akan kejutan. Sebab benda dia diwar-warkan dan semua pihak macam khususnya di negeri-negeri Malaysia menanjung tahu Datuk Exco naik presiden FAM. Jadi mungkin dia orang akan tanya, kenapa jadi macam tu? Dah tentulah impak dia kepada PAFA sendiri. Sebab saya tahu kalau dalam masyarakat Exco, kalau ada apa berkenaan dengan Perak, tentulah akan pemahkotakannya, bukannya Datuk. Tetapi kalau Datuk tak ada di situ, dia terpaksa jawab bagi pihak orang lain. Jadi saya rasa peluang ni sepatutnya masih diberi peluang kepada Datuk sendiri lah untuk memimpin persatuan. Dan saya rasa cederaan pemain lah yang punca utama. Kita rasa kita menurun prestasi, dan kalau dibandingkan mungkin ini akan jadi satu pandangan berbeza dengan fan lain. Ada fans di Perak mungkin dia akan kata kekal jadi Liga Super dah cukup. Tidak, sebenarnya kita mensasarkan 1 sampai nombor 5 peringkat awal, dan peringkat awal Liga kita berjaya. Tetapi bila setengah kedua kita fail disebabkan itu. Jadi matlamat kita sebenarnya di bawah Datuk bukannya kita nak duduk Liga Super, kita ada target, tapi kita fail atas sebab yang saya nyatakan tadi, dan itu kita kena terima dengan semangat persekutuan. Dan akhirnya kalau ikut daripada tahun sudah, kita masih di kedudukan lebih baik dari tahun sudah. Maknanya kita naik stand ke 8 kan. Dan bezanya sekarang ni kita berada di zon selamat, selesa di belum habis. Tapi tahun sudah kita struggle sehingga kan kita terpaksa panggil pegang untuk membantu pasukan. Jadi perkara ni dalam bahasa sebab fans kena tengok lah. Dan saya percaya lah yang apa ni di media sosial ni hanya kebanyakannya pandangan peribadi. Mereka tak mewakili mana-mana persatuan ke ataupun kelab ke. Jadi kita tengok kadang-kadang kritikan tu bukan kritikan bola sepak, kritikan personal. Di sebaliknya kita tak tahu apa. Orang yang tulis dia tahu kan. Kadang-kadang kita boleh baca sendiri pun kita rasa tak sesuai lah ayat tu kan, untuk dipublishkan di apa ni, di Facebook. Jadi selain itu, berkaitan dengan pemilihan ni selaras dengan perlembagaan. Saya nak sentuh sikit lah perlembagaan yang dipinda. Presiden hendaklah mendapat pencalonan dari daerah yang bergabung. Maknanya tak boleh siapa pun nak kata nak A ni jadi presiden, nak ni, melainkan gabungan yang mencalonkan. Itu mandatory. Itu dalam perlembagaan yang kita telah pinda dan disetujui di Kongres pada tahun 2010. Jadi kenapa kita buat itu? Kita tanda bola ni dia macam-macam. Dia boleh ini minta maaf lah, kadang-kadang ada persatuan bola sepak di politik kan. Jadi kita tanda ada satu grup dia masuk. Jadi lebih baik kita serahkan kepada ahli gabungan untuk membuat penilaian siapa dia yang layak jadi presiden, dan mesti daripada ahli gabungan yang bergabung dengan PAFA. Maknanya kalau nak ada lain pada orang yang luar yang untuk jadi ni, kena pindah. Kena pindah tu lah. Ini kena faham, sebab ada orang cakap tak faham perlembagaan. Saya cakap sebab draft perlembagaan saya buat. Daripada asal dulu nipis dia jadi tebal. Sebab kita ambil statut FAM untuk kebaikan dan mempertahankan persatuan itu sendiri daripada dimonopoli oleh pihak-pihak yang tak tentu hala. Tahu nak memegang jawatan, tak buat kerja. Kita tak nak. Tapi Datuk Zainal dia ikut perlembagaan semua. Apa yang termaktub dalam perlembagaan dia ikut. Jadi bermakna contohnya saya bagi tahu. Kita ada jawatan kuasa pengurusan pasukan. Semua kita lantik. Ini ada jawatan kuasa pengurusan lah, yang pasukan lah yang bertanggungjawab. Pegawai pasukan lah yang bertanggungjawab. Sama ada tim tu naik atau turun.
Bukan Presiden tak campur tangan langsung. Ada orang kata Presiden campur tangan dalam susunan pemain. Tak, saya nafikan. Saya pandang rapat. Saya tahulah Datuk ni macam mana. Dengan tim pun saya tahu. Dalam mana-mana organisasi, setiausaha lah yang tahu. Jadi ada pula pihak yang bercakap bagi pihak persatuan. Kadang-kadang dia lari daripada apa yang kita cakap. Dia sendiri. Biasalah bila pihak ketiga ni dia akan lari sikit. Pergi ke 4 lari lagi, 5 lagi lah out. Jadi informasi yang tepat saya rasa saya lebih tahu tentang macam sekarang tu kedudukan Datuk, apa situasi atau perasaan Datuk Sam, kita tahu. Memang sekarang ni dia dalam keadaan yang nampak tak berapa selesa lah. Banyak tekanan yang dia terima. Cuma tekanan tu saya tak dapat dedah lah. Cuma ada yang patut saya cerita, saya bercerita. Ini satu surat pilih akan dihantarkan kepada semua ahli gabungan. Dan itu pun kita kena tengok. Sebab untuk maklumat juga, sekadar untuk kongsi bersama. Kita ni dua tahun kita buat mesyuarat agung, 2 kali. Lepas dia mesyuarat agung ada protes. Protes ini datang dari pihak-pihak yang tak puas hati. Contohnya, saya beritahu, saya terutama bila kita pindah perlembagaan, dia tak boleh bertanding. Dia dapatkan maklumat, dia protes. Saya jawab, akhirnya kebenaran memihak kepada kita. Satu kes tahun 2010 saya ingat, dia protes sebab kita pindah perlembagaan tanpa kehadiran Presiden, pengusi. Tetapi dalam kelas sebelum tu menyatakan setiausaha mempunyai kuasa mewakili jawatan kuasa itu untuk membuat keputusan. Lepas saya jawab, dia sebenarnya. Lepas tu 2012 mempertikaikan wakil Depo, bukan pemegang jawatan. Saya jawab, apabila untuk jadi wakil jawatan, kita kena dapat pengesahan daripada Presiden atau setiausaha. Kalau ada Presiden Chop, Datuk Irul wakil Depo, confirm. Jadi persetujuan terima lah. Jadi saya percaya 2015 ni akan berulang. Saya melisting. Tapi kita tunggu dan lihat. Sebab tu saya tengok dalam untuk melancarkan mesyuarat agung 2015, saya perlu lebih berhati-hati. Dulu 100%, tahun ni kena 2%. Sebab apa pun kemungkinan boleh berlaku untuk menggagalkan AGM yang kita telah ada supaya dibatalkan. Ini kita kena tengok. Sebab kita tak nak image. Dia ke arah tu kalau gagal maknanya image pasal yang akan kita jelas. Untuk makluman. Okey, jawatan kuasa juga telah menerima peletakan jawatan saudara Khairul Azwan selaku Timbalan Presiden PAFA melalui surat rasmi yang telah dihantar atas alasan yang diberi. So bagi pihak PAFA, kita ucapkan terima kasih kepada saudara Azwan kerana di atas jasa dan sumbangan beliau kepada PAFA. Contoh yang saya nyatakan jelas, apa yang kita ambil ni atas usaha saudara Azwan. Dan saudara Azwan juga pernah membimbing masukan kita. Dan ada sekali itu di tempat ke-6 masa saudara Azwan jadi pengurus. Itu yang terbaik. Okey, PAFA ni dia bukan saja berhadapan kemelut pemain dan jurulatih untuk Liga Super. Tapi sebenarnya saya hari ini saya cakap betul terpaksa berhadapan dengan anasir-anasir yang menjadi parasit saja. Yang dengan tujuan sengaja ada tujuan terselindung dengan menabur fitnah mereka dan pelbagai kelemahan melalui media sosial. Jadi serangan-serangan ini dituju pada Datuk Presiden dan saya. Tapi saya lama benda ni saya diam. Jadi hari ini biarlah saya cakap sebenarnya memang perkara ini berlaku. Tapi dengan sokongan AJK semua Datuk Sensitif, beberapa perkara saya rasa mampu ditangani dengan jayanya Datuk. Dan saya rasa tak timbul. Beliau gagal dalam memimpin persatuan ke arah hala tuju yang disasarkan. Sebab semua kena ingat lagi satu, bagi saya nak jelaskan bahawa bagi untuk tahun depan, mulai tahun depan, bebanan yang dipikul oleh Presiden tak sehebat tahun-tahun sebelum ini. Sebab
Liga Super akan diswastakan. Okey, dalam proses penswastaan, kita kena tubuhkan satu badan ataupun satu jawatankuasa khas untuk Liga Super itu saja. Sekarang ni semua bawah apa pun Papa ni lah. Tapi besok Papa ni hanya sebagai pemantau. Jadi hari ni kalau tim tak perform, orang balon presiden. Tapi tahun depan kalau tim tak perform, jawatankuasa Liga Super tu lah yang bertanggungjawab. Mungkin dia akan ada CEO, yang wajib dilantik. Ini yang kerangka-kerangka dalam program yang dirancang lah dalam FMLLP yang akan diswastakan tahun depan. Yang kedua, mungkin lagi nampak lebih mencabar adalah AFC Club Licensing. Sekarang ni saya nak maklumkan, kita dah dalam proses dan Perak negeri pertama. Kita forward benda ni maju ke hadapan. Kita dah 80% dalam proses persiapan untuk dapatkan club licensing, di mana FAM akan wajibkan 2018 semua tim kena ada license, dan untuk AFC tahun hadapan kena ada dah club licensing. Jadi saya kata ni program-program yang terencat yang kalau tukar kecup ke pimpinan akan terjejas. Saya secara peribadi saya katalah, kalau disebabkan saya Datuk terjejas, saya sedia berundur. Tak apa, saya yang penting saya nak Datuk ada di PAFA. Saya tak ada, tak apa. Kalau saya tarik diri pun tak apa. Saya tak diperlukan. Saya sendiri menawarkan diri untuk berundur. Saya boleh pergi ke mana-mana badan sukan yang melunak khidmat saya dengan pengalaman yang ada. Tapi yang penting, saya nyatakan tadi bagi pihak jawatankuasa eksekutif, Datuk perlu ada di PAFA. Sebab kita melihat apa yang berlaku di PAFA, apa yang vision yang nak dibuat tahun depan 2016, 2017, apa yang akan perlu dilaksanakan oleh Presiden lah. Dan sudah tentulah kita rasa jawatankuasa eksekutif memerlukan Datuk Zenon. Sebab situlah kita rasa yang paling layak setakat ni. Kalau kita lihat dari segi ahli gabungan, maknanya 16 ahli gabungan, Presiden yang layak untuk dicalonkan pertahankan jawatan secara tak langsungnya adalah Datuk Zenon. Tak ada orang lain. Itu je saya punya statement ini secara ringkas. Kalau ada soalan nak tanya, boleh tanya. Kalau saya tak boleh ni, kalau ada expo boleh jawab. Silakan.